Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita mulakan perbincangan kita dalam subtopik 6.3, Resistance, Reactance and Impedance dengan membincangkan phasor diagram. Dalam subtopik ni kita akan banyak gunakan phasor diagram. Apa dia phasor diagram? Phasor diagram is defined as a vector that rotates counterclockwise with constant angular frequency omega. Kita gunakan phasor diagram ni dalam topik alternating current kerana phasor diagram boleh represent sinusoidal function. Jadi kalau current dan voltage kita itu sinusoidal, jadi kita boleh represent dia dengan menggunakan phasor diagram. Mengapa perlukan phasor diagram? Mengapa tak tengok saja graf sinusoidal, graf sin, graf cos? Kerana dengan menggunakan phasor diagram, kita mudah untuk menentukan phase angle. Dalam topik ni dia akan ada phase difference di antara current dan juga voltage. Di antara voltage dalam resistor, voltage dalam kapasitor, voltage dalam induktor, dia tidak sefasa. Maksudnya ada angle yang berbeza. Jadi kalau kita nak tengok graf sinusoidal, kita tak nampak angle di antara dua vektor itu, tapi kalau kita gunakan phasor diagram, kita boleh tengok phase angle di antara dua vektor. Yang ini saya nak kaitkan macam manakah phasor diagram ni boleh represent sinusoidal function. Kalau kita tengok, kita dah cakap tadi bahawa phasor diagram adalah vektor. Jadi apabila kita lukiskan phasor diagram, kita represent phasor itu dengan arrow. Sebenarnya satu arrow sahaja. Yang ini saya lukis banyak-banyak kerana saya nak tunjukkan bahawa tadi by definition, phasor diagram ini adalah vektor yang rotates counterclockwise dengan constant angular frequency. Jadi kalau dia start rotate dengan kosong, okay, and then dia rotates 90 degree, ini dah pi over 2 radian, and then dia rotate 180 degree, itu sama dengan pi, and then 3 over 2 pi, dan seterusnya patah balik jadi 2 pi. Jadi kalau kita nampak, bila vektor ni rotate, dia akan rotate dengan angle lah, daripada kosong kepada pi over 2 sampailah dia pusing satu pusingan jadi 2 pi. Macam mana pula kaitannya dengan sinusoidal function? Kalau kita tengok projection rotation ini, projection bagi rotation ini adalah sinusoidal function. Kalau sinusoidal function, saya ambil contohlah sin function. Mula daripada kosong, maksimum, 0, dan turun kepada negatif, dan patah balik kepada 0. Kita dapati bahawa pada masa time t is equal to 0, projection arrow ini menunjukkan pada nilai kosong. Pada masa ini, time function kita dah bergerak sedikit. Pada masa pi over 2, of course, sin 90 degree adalah maksimum. Dan seterusnya. Kalau yang ini kita boleh nampak, akhirnya pergerakan vektor ini apabila dia berpusing, kita boleh nampak dia represent sin function. Okay, bila dah sampai bawah, dia akan jadi negatif 270 darjah. Okay, patah balik ke kosong, sampai ke sini, dah cukup 2 pi, dia akan jadi kosong balik.
Jadi ini bagaimana satu phasor diagram, projection dia adalah sinusoidal function. Jadi, apa yang pelajar semua kena buat adalah, daripada sinusoidal function, kita lukiskan phasor diagram. Itu yang kita nak. Bila kita nak lukiskan phasor diagram, kalau dia bagi satu sinusoidal function, kita tak payah lukis arrow ni banyak-banyak. Tetapi kita lukiskan initial phase sahaja. Okey, mari kita tengok contohnya. Mari kita tengok. Ini function apa? Ini function sin. I is equals to I naught sin omega t. Dalam function ini, pada masa t is equals to 0, I is equals to 0. Jadi initial phase angle dia memang kosong. Jadi kita lukiskan phasor diagram cukup berada di sini. Pukul 3. Panjang arrow phasor diagram ini merujuk kepada nilai I naught. Panjang arrow ini menunjuk kepada nilai I naught. Jadi bila phasor ini berpusing anti-clockwise, maka dia akan represent sin function. Tapi gambar rajah dia cukup arrow saja. Arrow dan label. Arrow dan label. Panjang arrow adalah I naught. Okey, bagaimana pula kalau kita ada function ni? Okey, function ni adalah I is equals to I naught sin omega t. Kalau kita tengok, ini phase angle dia plus pi over 2. Sin omega t plus pi over 2 ni samalah juga dengan I sama dengan I naught cos omega t. At time t is equals to 0, the current is maximum. Jadi kita lukiskan phasor diagram kita. Initial phase angle sahaja. Di sini sahaja. Pada mula-mulanya, at time t is equals to 0, phasor diagram tu ada dekat atas. Okey, nilainya maximum. Okey, kalau kita tengok sebenarnya di sini, dia dah pun rotate pi over 2 daripada asal dia. Sudah dah rotate 90 degree daripada asal. Tapi kalau saya nak cakap, lukiskan phasor diagram bagi function ni, maka yang arrow yang warna hijau itu saja untuk represent phasor diagram ini. Okey, kita tengok pula function yang lain. Okey, macam mana pula dengan function yang ini? Function yang ini, I sama dengan negatif I naught sin omega t. Atau boleh juga saya tulis I sama dengan I naught sin omega t plus pi. Pasal apa? Sorry, minus. Plus pi pun boleh, minus pi pun boleh juga. Okay. Plus pi pun boleh, minus pi pun boleh juga. Ni boleh. Okay, jadi phase angle dia positif pi radian ataupun minus pi radian pun boleh. Okay, kalau macam ni, macam mana kita nak lukis phasor diagram dia? Phasor diagram dia, kita tak boleh lukis kat sini. Kalau kita lukis kat sini, dia akan jadi function sin. Lepas dia ada pada position yang ni, dia ada kat sini, dia ada maksimum kan? Tapi kalau kita tengok dalam graf ini, daripada kosong pergi kepada negatif. Jadi phasor diagram ini kita lukis di sebelah sini. Jadi ini dia dah ada initial phase angle sebanyak pi. Inilah phase angle dia phi. Okey, jadi kita lukiskan phasor diagram tu hanya pada point itu saja. Pada dia punya initial phase angle.
Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kalau dia rotate anti-clockwise, betul lah. 90 degree dia akan jadi negatif kat sini. Okay, so jadi lukisan dia untuk I is equal to negative I not sin omega t, lukisan dia kita lukiskan phasor diagram dia arrow ke arah kiri. Bila kita lukis phasor diagram, bulatan dan juga cross tu tak perlu pun tak apa. Yang penting arrow yang berwarna hijau itu sahaja. Okay, seterusnya kita tengok ada satu lagi function. Okay, kalau function ni kita tengok, ini saya boleh tulis function ni sebagai I is equals to I naught sin omega t minus pi over 2. Okay, ataupun kita boleh tulis sebagai I sama dengan I naught, negative I naught cos omega t. Okay, baik, kita tengok ini. Dia punya phase angle negative pi over 2. Jadi kalau yang ni kosong, ke belakang pi over 2, ke bawah lah maksudnya. Ini negative pi over 2. Ke atas dia positive pi over 2. Ke bawah dia negative pi over 2. Logik tak? Kalau kita tengok, ini initial point dia. At time t is equal to 0, nilai dia negative. And then, bila dia rotate anti-clockwise, dia akan jadi 0. Betul lah, daripada kosong kepada daripada negative value kepada 0. Jadi untuk function I naught sin omega t minus pi over 2 ni kita lukiskan phasor diagram dia arrow ke bawah. Okay, so itu dia 4 diagram yang saya lukiskan. Macam mana daripada sinusoidal function kita lukiskan phasor diagram. Jadi saya harap introduction pada phasor diagram ni akan bantu awak untuk faham konsep dalam 6.3, resistance, reactance dan juga impedance. Sekian, terima kasih.